We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand it crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We were told what to buy and we bought. We went to London, Paris and Costa del Sol. We made sure we were seen in the most exclusive shops. Yes, we felt so very satisfied. Yang lalu. Pada malam ini kita akan bercakap beberapa perkara. Yang pertama berkaitan dengan sifat warak. Warak ni maknanya dia sentiasa memelihara, jaga diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu namanya orang itu orang warak. Jangan ditambah waradun wal barqa, itu tak kena ya. Kadang-kadang ada juga orang Melayu ni ditambah lagi waradun wal barqa. Itu dari Al-Quran ya, jangan dimain-main. Warak ni ialah satu kalimah orang yang sentiasa mengawal diri zahir dan batin daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Seperti jaga mulut, jaga faraj, jaga hati, jaga segala-galanya yang kena jaga supaya kita tak terjebak dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Sebab kalau kita terjebak, susah nak putih balik hati kita tu. Hati kita yang dulu bersih, nak balik semula itu satu perkara yang susah. Ibaratnya kain putih, tuan-tuan ya, yang baru kita beli di kedai itu, bila tercorek sejak dengan kotoran, kita basuh. Maka kita basuh macam mana pun masih ada juga kesannya tu. Kadang-kadang dari segi mata zahir tak ada kesan dah, tapi di teropong betul-betul ada juga kesannya. Lebih kurang misalnya macam itulah hati kita ni, tuan-tuan. Walau apa-apa juga itu urusan Allah, Allah boleh mengampunkan segala dosa yang kita lakukan kalau sebanyak mana sekalipun. Itu orang
orang yang sudah berdosa. Maknanya di segi ilmiah kita ni nak bersih bagaimana kanak-kanak baru lahir itu, wallahu a'lam. Susah di situ. Kena fikir yang susah di situ. Perkara yang jangan fikir secara kita jangan fikir begitu saja. Kita fikir, ya Allah, aku ni dosa banyak, zahir batin aku, hati aku. Kadang-kadang orang kata dosa hati itu tak apa. Saya tak boleh kata begitu. Ya, kadang-kadang dosa hati ni menyebabkan kita jadi lembab sikit nak mengerjakan amal ibadah. Dia jadi malas sebab hati. Saya telah bercerita dulu dalam kitab sebelum ini, orang yang alim, orang alim memang tuan guru lah kita kata. Mereka ramailah di masjid tu, di Bandar Basrah dulu. Dia tunggu jenazah datang untuk disembahyangkan. Maka dalam masa dia menunggu di itu masjid ni, macam kalau masjid ni di Serambi sebelah luar sana, tiba-tiba muncul seorang peminta sedekah. Ini cerita dia. Datang seorang peminta sedekah, tuan tolonglah saya ni susah, nak makan pun tak ada, minta sikit uang gitu. Lalu hati orang alim ni berkata, itu nak maksud saya kata sini, hati orang alim ni berkata-kata, kalau orang ini bekerja sedikit saja, tak sampai dia meminta-minta sedekah. Hati dia berkata, bukan mulut lagi. Kalau mulut lagi lah tambah dah. Hati dia, okeylah, jenazah pun sampai, dia tak bagi derma pula pada orang tu. Hati dia mengumpat dalam hati. Ini kena faham juga ni, kadang-kadang kita minta kisah hati kita, ya. Okey, malam itu lazimnya dia tiap malam dan tiap pagi, ya, awal pagi dia bangun untuk beribadah kepada Allah, sembahyang tahajud ke, witir dan sebagainya. Jadi jadi berat jasmani dia. Kenapa rasa berat nak bangun? Kita bukan bangun tengah malam, nak bangun subuh pun berat. Ada masalah sebenarnya. Lazimnya kita rajin, tapi satu malam ni jadi malas pelik. Begitu. Tengok Tuhan bagi kesedaran awal kepada orang alim ni. Lalu bila bangun, paksa juga bangun, akhirnya tersandar di kursi malas. Rumah dia ada kursi, dia tersandar. Akhirnya lena sekali lagi di situ. Dia lena lagi. Lalu dalam masa dia lena tu, dia bermimpi orang bawa dalam dulang. Fahamlah dulang? Orang tak buat kedah kekekalan. Dulang besar macam biru gitu. Bawa orang itu, dia akan dulang diusung orang bawa bayi. Itu dia. Mimpi dia orang usung bawa orang yang dia mengumpat hati tadi. Dia kata, Tuan, kata orang ramai lah yang usul dia tu, makanlah daging saudaramu ni. Dia kata, Allah, makanlah daging saudaramu ini. Kan dalam hadis dia kata, orang mengumpat kepada saudaranya berarti dia makan daging saudaranya. Makanlah daging saudaramu ni. Orang yang tadi, orang yang minta sedekah tadi, terjaga tidur, jaga dari tidur. Dia pun besok tengah hari lepas sembahyang subuh,
dia mencari orang tu tadi, orang yang minta sedekah tadi, cari seluruh sana, cari lorong sana, lorong sini, cari-cari, sampailah ke sebuah anak sungai. Dia melihat orang tu sedang mencari daun-daun kayu nak dimakan. Dia cari untuk makan lah. Allahu Akbar. Orang susah, orang miskin, maka ada umpat apa, ada duit bagilah, kalau tak ada tak usah, minta maaf tuan, saya pun susah. Begitu lagi kita tidak mengumpat lagi. Dia kata kalau orang ini bekerja sedikit saja, taklah sampai meminta-minta sedekah. Allahu Akbar. Okey, jadi dia pun jumpa orang ni, pergi dekati dia, beri salam. Orang tu pun jawab salam. Bila jawab salam, dia kata, awak ni datang nak mengumpat dengan saya lagi ke? Oh, gitu. Tengok dia tahu. Awak nak mengumpat dengan saya lagi ke? Nak makan daging saya lagi ke? Tak, dia kata. Saya datang ni nak minta maaf atas kesalahan dia kemarin. Tengok tuan-tuan, rupa-rupanya yang diumpat tu orang wali. Waliullah. Allah hantar nak uji kepada Pak Syekh ni. Sini tak tahulah pula kalau orang minta sedekah ni tu wali ke tu apakah. Sebab itu orang minta ada bagilah, tak ada minta maaf. Kalau kita pergi ke Mekah tuan-tuan, Mekah, Madinah, ada saja orang minta sedekah. Ada bagi, tak ada bagi, minta maaf. Jangan mengumpat pada dia. Kadang-kadang orang muda minta sedekah, orang yang putus kaki tangan tak apa lah juga. Tuan-tuan di Mekah tu ada orang cerita saya lah, betul tidak wallahualam. Dia ni dia orang panggil, orang kampung saya panggil awang timun. Macam timun belah dia. Kaki, sakat paha ni tak ada, tangan tak ada. Dia menulis pakai mulut. Mulut adalah, saya dengar khabar lah, betul tidak wallahualam, dua buah banglo sudah di Mekah sana nak minta sedekah. Wah, sekarang ni saya nak pergi 2-3 kali, selepas tu tak ada lagi dia minta, tak ada lagi orang minta sedekah. Orang tu orang lain pula. Itu jangan kita fikir pasal dia minta sedekah dia kaya. Sebab itu hukum minta sedekah ini, kalau susah sungguh-sungguh baru boleh minta. Kalau dah berada sikit dah boleh makan dah, haram kita minta-minta. Sebab hari kiamat nanti di mahsyar, orang itu berjalan di khalayak ramai di mahsyar, muka dagingnya tak ada, tengkorak dia ada. Itu dalam hadis tersebut, tengkorak saja jalan. Orang tanya, ni jenis apa pula, manusia apa ni? Inilah orang-orang yang suka meminta-minta sedekah untuk nak makan. Maknanya Nabi suruh bekerja, tapi kalau dia minta derma untuk anak yatim ke, untuk apa-apa ke, itu tak jadi, tak masuk dalam hadis tu ya. Boleh maaf lah. Allah. Baik, kita baca sikit. Syahdan, jika tiada adalah antara engkau dan antara Tuhan engkau sifat warak yang menegahkan daripada berbuat maksiat. Apabila suci engkau daripada hamba Allah, maka hendaklah engkau taruhkan debu di atas kepala engkau. Ini maksudnya orang-orang zaman dulu, bila dia tidak ada hubungan, putus hubungan dengan Allah, dia masih lagi
berpaut dengan orang maksudnya. Berpaut dengan orang besar ke, berpaut dengan orang, dengan anak sendiri ke, lain daripada anak kecil kepada ayah dia, itu soal lain. Ini kita ni ada ingat, mudah-mudahan orang tolong. Kita masuk pergi makan di kedai, misalnya kedai kopi ke, mudah-mudahan orang tolong bayar. Contoh, orang tolong bayar aku ni. Kadang-kadang kedai yang aku nak pergi ni orang aku kenal, anak murid aku dulu. Dulu dia kecil-kecil belajar dengan saya lah. Mudah-mudahan harganya boleh dikurangkan sedikit. Contohnya ada dalam kitab tersebut. Maka hukumnya adalah orang itu masih berpaut dengan orang lagi, bergantung dengan orang, berpegang di jubah orang. Sebab itu kita kena bebas diri kita daripada pergantungan dengan orang. Ya, kalau dia nak bayar, bukan kita harap. Jangan berharap, itu tak boleh. Contohlah, putuskan, bukan makna tidak bertegur siapa, jangan dia pergi ke situ. Kadang-kadang orang main belajar tasawuf tak ngam ni, tak tepat hukumnya. Orang tegur dia pun tak mau cakap Assalamualaikum, salam, begitu, tak betul tu. Dia kena beramah mesra, dia kena bertegur siapa, berbaik-baik antara orang Islam terutama sekali dan kepada manusia lain juga. Tetapi kita tidak mengharap sesuatu duniawi untuk dibantu kita. Jangan ada macam itu. Baiklah, faham kan? Ini ulasan daripada sifat kata warak tadi. Ya, dia kata hendaklah engkau taruh debu di atas kepala engkau, menghinakan diri maksudnya. Tapi tak usah buatlah. Zaman dulu ada orang buat, dia tabur debu ke atas kepala dia, kerana dia menghina diri, menghina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita tak sampai tanpa lagi, jangan buat lagi. Ini keluar masjid Saudi ambil debu pula. Balik ke rumah, orang rumah tanya, ni kenapa ni bang? Jangan jadi gitu. Orang hebat zaman dulu begitu. Allahu Akbar. Dan sabda Rasul kan, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yakun lahu wara'un yahjuruhu anil ma'asi, an ma'asi Allah, iza khala lam ya'baillah bisyai'in min amalihi. Maksudnya, barang siapa tiada ada baginya wara' yang menegahkan ia akan dia daripada berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, apabila suci daripada hamba Allah tadi, tiadalah memberi pahala Allah Ta'ala dengan suatu amalan, suatu daripada amalnya Allah. Ini berat, ya. Orang yang tidak wara' masih duduk menenggek dia orang lain lagi, maka kata Nabi, Allah tidak akan memberi pahala kepadanya dengan suatu dari amalnya. Maknanya pahala yang sempurna, pahala yang kamilah, bukan pahala bagi balasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bagi, tapi kesempurnaan pahala itu boleh ditakwilkan begitu. Kalau dia tidak wara', wara' ni luas maknanya, ya? Senang dia tuan-tuan. Dia disuruh datang ke masjid pakaian yang lawa-lawa lah, yang sempurna. Tapi kitanya datang juga ke masjid, tapi tidak begitu
menekan ke masalah nak buat amal tu. Kadang-kadang kita ni dalam masjid kita bersembang. Tak tahu di sini saya tak dengar pula. Dalam masjid bersembang, gedegung, sembang. Dengar sampai ke imam. Ini maknanya orang itu tidak warak. Salah satu daripadanya. Jadi kalau orang warak tak ada dah. Bila masuk ke masjid, dia tinggalkan segala perbuatan apa yang boleh mencacat amalnya. Bertegur sapa sekali-sekala boleh. Apa khabar bang? Apa khabar ustaz? Salam dengan penuh kasih sayang. Ini yang Nabi buat. Kemudian jangan bersembang panjang lagi dah. Apa khabar? Ini saya mal tengok orang mati sedihlah. Malah sembahyang kita kadang dalam masjid dia bercakap dengan pantun seloka apa sebagainya. Ini saya amat tak setuju sekali. Dilarang. Ceramah-ceramah juga. Kadang-kadang ustaz yang ceramah tu nak menarik minat orang, berpantun, menyanyi lagu Piramli lah, lagu apa sebagainya. Ini orang yang tak warak nama dia. Nampak warak tapi tak warak. Boleh faham ke ni? Ya. Kalau luar masjid tu tahan sikit, di Padang ke, di Dewan Raya ke, di Dewan Perdana ke apa sebagainya. Ini dalam masjid sini buat pentas ni. Orang ramai yang tengok. Orang ramai tak tahu. Wahanya orang yang macam ini adalah orang yang tidak warak. Bila dia tidak warak, tuan-tuan, maka maknanya dia masih lagi berbuat maksiat cara yang dia tak sedar kadang-kadang. Na'udzubillah. Ini kata Rasulullah SAW. Syahadan tidak juga suatu yang menakutkan akan dikau pada hari kiamat seumpama dirham yang kau nafkahkan dia pada pekerjaan yang haram. Kamu buat di hari kiamat yang paling ditakuti, yang menakutkan seorang hamba Allah itu, dia menderma walaupun tidak banyak, sekadar 1 dirham. Dirham ni kata sen-sen lah kalau kita sini, kepada sesuatu yang haram. Derma nak buat pampir ke, derma nak buat konsep maksiat ke apa ke dalam kampung tu. Derma ni pun kena tengok tempat. Bukan semua boleh bagi belakang. Derma kepada tempat berkebajikan, di masjid, surau, anak yatim dan lain-lain lagi. Orang yang seumpamanya. Jangan labur kepada tempat maksiat. Apalagi kalau berniaga benda yang haram. Buat kelab judi di Genting kan, contoh. Orang Islam, contohlah. Jangan sebut siapa-siapa. Wah, bukan main lagi. Patut dia buat dalil pula. Dalam Quran mana ada sebut judi? Ampun. Mana pula berdalil konon. Ini dia mensyirikkan Allah. Dia kata judi tak ada sebut dalam Quran. Sebenarnya judi itu sebuah bukit. Sebenarnya ada satu nama bukit apa nama, tempat mendaratnya kapal Nabi Nuh. Itu namanya Bukit Al-Judi. Dia sama. Quran disebut alif lam jim waw dal ya. Al-Judi. Al-Judi makna sejuk. Bukit itu maknanya cuaca udaranya sedap lah. Tapi bab judi ni dia kata tak ada sebut dalam Quran. Dalam Quran dia tak sebut judi, tapi dia sebut al-maisir. Innamal khamru wal maisir
Maisir ini mana judi, arak dan judi. Rijsun min amali syaitan, dia najis dan dia adalah mainan syaitan, amal syaitan. Maka kita bergelumang dengan bentuk-bentuk judi. Judi ini apa tuan-tuan? Judi ini ialah satu mainan pertaruhan. Siapa kalah habis pertaruhannya. Ya? Apalagi toke judi itu lagi, dia kaya dengan judi. Yang disindir oleh Piramli dalam cerita apa? Mari ya Habib, mari ya Syekh, mari ya semua. Sini ada tekanan bola gitu. Satu enam. Pandai tu. Tu sindiran tu. Dia kata satu hehem tu dua lah. Pandai menipu. Satu hehem, tiga, empat, lima, enam. Tuan-tuan boleh tekan. Kalau tekan kata 1 dirham, saya bayar 10 dirham. Tekan 10 dirham, saya bayar 100 dirham. Kalau tekan pada mana 1000 dirham, beribu dia tak boleh nak sebut dah berapa contohnya. Itu kiasan tuan-tuan, menyindir masyarakat, membetulkan masyarakat. Jangan menipu, jangan gitu. Buah tu nombor 2 belaka, 2.2 lah gitu. Tengok tu, dia sekat 3 kali je dia beritahu. Ini maknanya judi berbagai-bagai. Saya ingat lagi kampung saya sendiri tuan-tuan. Cerita ni bukan nak memburuk kampung sendiri. Jarang biji mata yang tak berjudi. Jarang. Kalau sebut pun bolehlah. Ayah saya budak dengan saya tu, Tok Imam, dan adalah beberapa orang yang tak main judi ekor ni tuan-tuan. Sini ada tak? Di road tak ada di Betul Cape tak pernah nampak. Katalah ada ya, senang. Jangan sembunyi pula. Aku takutlah ustaz tu nanti tak ada, nampak bandingan saja. Kalau nak buat silakanlah, tanggunglah sendiri. Saya nak cerita dari segi hukumnya. Jadi kampung saya ni ada satu toke judi haram pun. Haram tu maksudnya tak lesen. Itu maksudnya haram dah. Dia tak ada lesen. Banyak orang-orang kita ni beli nombor itu. Ada orang kaya kebun getah, belum sempat lagi kering getah tu dijemur, dia basah-basah lagi dia bawa tak bersihkan, dia pergi beli dan nak beli nombor je beratus sebulan. Itu yang nampak lah. Masa itu umur boleh lebih kurang 10 tahun, belum masuk pondok lagi, belum mengaji lagi. Apa, sejak saya dah pergi ke Sabah apa sebagai, balik lagi saya tengok pekan itu, pekan kecil macam mati itu pekan. Tak ada orang meniaga lagi dah. Adalah seorang ke 2 orang, sebuah kedai lah mati. Tuhan matikan Cina tu, bukan orang Melayu, tapi kedai tu orang Melayu sewa kepada Cina gitu. Kawan lain keluarga saya juga, Masya Allah. Menggali sebab itu juga penyebabnya mati, sunyi, tak ada main. Orang kata tak bermahnya lagi dah. Gitu. Itu sebagai contoh. Masya Allah tuan-tuan, ini maksiat ni Tuhan bagi, kadang-kadang Tuhan tangguhkan balasannya itu. Ingat tuan-tuan, ingat saya juga, buat maksiat
lagi duk dapat lagi rezeki. Buat banyak orang kata begitu, dia buat maksiat dia dapat juga. Aku ni wara duk tunggu di masjid tak dapat apa pun. Contoh ini selalu dicakap-cakap di kedai di mana-mana. Orang yang jahil lah, jangan kekal dengan kejahilan macam itu. Sebab ingat, sebab pemberian Allah itu ada dua makna. Pemberian yang memang Allah bagi dia tidak, bukan murka dah, dia bagi. Yang ni yang kita nak. Dalam cerita lain, kalau buat nikmat tuan-tuan, dah cerita dah dulu, satu dipanggil sebagai nikmat, nikmah, kalau Arab ada. Ada satu lagi diberi nukmah. Nukmah, yang kata nikmat yang Tuhan bagi kepada kita, walaupun dengan segelas air ini ataupun sedikit kesihatan Allah bagi kepada kita, kita pergunakan nikmat pemberian Allah itu apa yang disuruh oleh Allah. Itu baru nikmat. Kalau dia bagi mata, lihat yang disuruh oleh Allah, terutama sekali melihat Al-Quran, melihat buku-buku agama untuk menambah ilmu, melihat hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Banyak lagi, kaki ke apakah kita berjalan pada tempat yang disuruh. Banyak, apa saja kita gunakan wad'u syai' fi mahalliha, pergunakan sesuatu untuk kena pada tempat dia. Untuk tempat maksudnya menurut apa yang disuruh oleh Allah. Nukmah ni pula bukan nikmat, lagi dibagi, lagi kita buat maksiat. Ya, bagi mata duk tengok benda maksiat, paling tidak pun duk bergedik depan TV, depan maksiat dah. Wah, bukan main lagi. Oh, kalau kita tak bercakap pada TV ni, nanti orang TV pula marah pada kita. Tapi nak cakap juga. Kena bercakap, tak bercakap tak boleh. Dia buat benar-benar itu orang yang menedahkan auratnya macam-macam. Dia kata tak nak tengok, tutup. Yang kita beli TV bayar pula extra lagi, macam-macam lagi. Janganlah tayang yang bukan-bukan. Pilih-pilihlah sikit. Ada penapis dia, penapis pun buta juga. Senang, kasar sikit bahasa. Tak tapis betul-betul. Begitu. Kalau tapis betul-betul tak begitu. Yang tapisnya kalau ada sensitif politik, itu ditapis. Ada perbagang sikit, bukan main lagi. Siang malam dia tegah. Saya tengok contohnya, dia kata mana boleh dia yang menderaya, yang buat hadiah begini dalam cerita Ahmad Al-Bab. Ini semuanya tengoklah berubah dia pakai tu. Yahudi mabuk mana pun itu pernah dipotong sekali. Malam tadi baru dia siar balik. Saya perhati tu tuan, sebab dia menghina Yahudi. Itu pun dipotong, dikatkan, tak tahu macam mana dia buat. Tengok tu kan. Ini sedikit pengajaran. Tak tahulah yang lain-lain. Sebab itu filem-filem ini tapis. Benda yang sensitif dibuang. Gitu. Kalau benda yang mengampu, yes. Betul. Ini apa punya orang? Saya pun bilang dia. Ya, tak apalah. Boleh faham kan? Begitu juga maksiat di depan mata kita dan sebagainya. Mengawallah sama-sama diri. Saya juga perlu doakan pada saya. Terutama sekali kita sudah pun di hari senja ini. Senja ini, tanda macam-macam Tuhan bagi. Ya, dengan serak suara lah. Satu hari tak boleh cakap langsung. Na'udzubillah. Mudah-mudahan boleh cakap lagi.
Selagi berbunyi, dia ceramah tak habis-habis. Buat macam mana? Doktor kata jangan ceramah, jangan cakap banyak sangat Ustaz. Allah, main mengajar, tak bercakap. Tak apalah, kita lupakan itu, mudah-mudahan Allah sembuh. Baik, nukmah inilah lagi dibagi, lagi dia buat maksiat, maka pemberian itu namanya istidraj. Faham istilah itu dulu? Nama dia istidraj. Bagaimana Allah menyebut dalam Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Lagi akan kami turut akan kehendak mereka itu dari sekira mereka tidak mengetahui. Kami bagi, kami putar mereka. Takutnya diputar sekali, cari pun tak jumpa lagi dah. Itu putar lah tu. Tapi jangan singgung pula. Masalah ada saja masalah. Wallahualam. Kita bang dulu. Allah.
حي على muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Tadi saya terangkan nukmah itu lagi dibagi, lagi dia derhaka dan dia lakukan nikmat yang Tuhan bagi itu untuk membuat maksiat dengan nikmat itu. Sama ada nikmat yang semula jadi seperti anggota tubuh badan dia ataupun nikmat yang baru tiba, maka ini namanya nukmah, bukan nikmat. Ini untuk huraianlah. Kita biasa alhamdulillah nikmat, dapat nikmat, tapi selepas dapat dia buat benda lain, benda yang tidak di Tuhan suruh. Itu namanya nukmah. Maka Allah tambah juga bagi lagi, bagi nikmat apa rezeki ini, harta benda dan sebagainya ditambah. Tuan-tuan, kadang-kadang Tuhan nak bagi kalau orang bisnes lah, sekejap jadi jutawan, tuan-tuan. Nama apa jutawan, cari-cari sampai sejuta jutawan lah. Juta yang ni tak boleh nama jutawan, ribuan pun belum pasti lagi. Tapi adalah rezeki Allah bagi, gunakan. Setiap sen duit tu jangan terjebak dengan benda-benda yang maksiat. Demikian juga nikmat anak, kita latih anak kita menjadi orang ahli agama. Kalau dia menjadi seorang doktor yang komited dengan agama, kalau dia menjadi seorang engineer yang komited agama dengan agama Allah, begitu kita latih dia dari kecil lagi, insyaAllah. Jangan asalkan jadi engineer tapi asyik menipu orang bidang kerja dia. Mana dia tak komited dengan agama, contoh je lah. Begitu. Ini boleh dipaham, tuan-tuan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, lagi akan kami turut kehendak mereka itu. Kami bagi dari sekira-kira tidak sedar mereka itu, tidak mengetahui. Dosa kau okey je, rupa-rupanya Tuhan turun balak dengan pemberian itu. Besok di hari kiamat nanti barulah dia sedar, dari mana harta yang kau dapat, daripada uang mana kau habiskan, akan ditanya satu persatu. Sebab dikatakan dia seorang hamba Allah itu tidak akan dapat melangkah kakinya, melangkah sebelah lagi, melangkah kakinya, melainkan ditanya satu persatu tentang hartanya, duit ringgitnya, di mana, bagaimana dia dapat, bagaimana dibelanjakan dan sebagainya. Ini disebut dalam hadis yang sahih. Saya baca maksudnya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. InsyaAllah kita tangguhkan setakat ini dulu. Lebih kurang saya mohon maaf kerana keadaan suara saya agak tak boleh dipaksa sangat, Jadi saya mohon maaf. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa yafuzul mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna wa zidna ilma. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا
segala